Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya nak buat video ulasan perlawanan di antara JDT menentang PDRM dalam saingan Piala FA lah, yang mana JDT menang 3-0 pada perlawanan ni, hasil jaringan dari Backson 2 dan 1 dari Leandro Velasquez. Dari 3 gol tu, 2 gol tercipta dari sepakan penalti untuk JDT. Dan untuk season kali ni, buat pertama kalinya JDT gagal untuk menjaringkan gol pada second half, dan boleh dikatakan pertukaran pemain yang dilakukan di second half tidaklah terlalu memberi impak yang positif kepada bahagian serangan. Bahkan kalau kita lihat di second half, pasukan PDRM lebih banyak untuk bermain secara delay dan juga membuang masa, yang menyebabkan perlawanan boleh dikatakan agak tidak kompetitif dan juga agak sedikit membosankan lah sepanjang 90 minit. Namun bukan perkara itu yang ingin kita bincangkan, sebaliknya kita akan masuk teruslah ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan JDT dahulu. Apakah kekuatan dan juga perkara yang saya suka tentang pasukan JDT pada perlawanan ni? Yang pertama yang saya suka tentang pasukan JDT adalah daripada segi mereka punya attacking dan juga mereka punya transisi daripada bahagian bertahan ke bahagian menyerang, yang mana kalau kita lihat kepada pembinaan ataupun dalam fasa build up yang dilakukan oleh pasukan JDT, mereka akan bermain dengan fasa back 3, iaitu di belakang mereka akan mengekalkan Feros Baharudin sebagai left centre back, di tengah Jody Ahmad dan di kanan adalah Syarul Saad. Namun begitu, dalam 20 minit perlawanan dan 25 minit ke atas, Jody Ahmad dan juga Syarul Saad melakukan perubahan posisi, yang mana Jody Ahmad diletakkan bermain sebagai right centre back dan Syarul Saad lebih kepada bahagian tengah ataupun sebagai centre back lah. Jadi benda itu adalah untuk membolehkan bagi pasukan JDT menggunakan Jody Ahmad dalam progression the ball daripada bahagian bawah kepada bahagian atas. Sebab apa? Sebab Jody Ahmad mempunyai lebih kelebihan daripada segi ball progressor dan juga ball carrier untuk membawa bola ke kawasan yang lebih tinggi daripada defense department. Dan dalam pada masa yang sama, Jody Ahmad juga boleh supply bola untuk dengan hantaran-hantaran jauh yang tepat bagi melakukan switch play daripada bahagian bawah ke bahagian atas, sama ada ke bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Dan untuk penggunaan daripada Feros Baharudin untuk game ni, memang kita boleh dikatakan dia masih lagi solid dan boleh dikatakan agak sukar untuk melepasi seorang pertahanan yang bernama Feros Baharudin, yang mana kalau kita boleh katakan Feros ni the complete package as a defender, yang mana decision making dan juga dia punya tackling adalah on point, yang mana kalau kita lihat banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh PDRM adalah lebih kepada simple football, ataupun dalam bahasa Melayunya lebih kepada pembawaan bola dalam keadaan yang lebih mudah. So mereka ada peluang mereka nak passing, mereka passing, mereka ada peluang nak open game dan melakukan through pass, mereka akan terus untuk release the ball. Dan dalam pada masa yang sama, Feros Baharudin mempunyai pembacaan game yang bagus untuk menghalang gerakan-gerakan simple football pasukan PDRM dalam fasa menyerang dengan mengekang dan juga mengawal pergerakan daripada Bruno Suzuki. So kita boleh nampak lah, sekiranya Bruno Suzuki untuk melepasi Feros memang agak mustahil daripada segi fizikal. Memang Feros pandai untuk guna fizikal dia bagi beat dan juga merampas bola daripada Bruno Suzuki. Bahkan kalau Bruno Suzuki dapat long ball ataupun through ball daripada pemain-pemain tengah pasukan PDRM, maka Feros Baharudin ada pace ataupun kelajuan yang lebih bagus berbanding Bruno Suzuki untuk intercept ataupun cut the ball. Boleh dikatakan memang Feros Baharudin punya reading game bagus. So dia pandai untuk cut the ball, dia pandai untuk tackling dan sebagainya. So benda tu yang positif di bahagian bawah pasukan JDT dalam pembinaan back 3. Dan kalau kita lihat dalam fasa build up juga, walaupun JDT menggunakan back 3 di bahagian belakang, mereka akan stay lagi meletakkan Hong-Wan as a number 6 punya player untuk berada di kawasan ataupun memberi protection kepada back 3
strategi pasukan JDT sekiranya mereka di counter, dan Hong Wan akan sentiasa berada di hadapan Syarul Saad untuk memastikan yang Hong Wan akan menjadi option ataupun key player bagi meneruskan ataupun progress the ball daripada bahagian defense department sekiranya Jordi ataupun Feros Baharudin tak boleh nak push bola untuk menjadi lagi tinggi. So Hong Wan akan stay di situ untuk memastikan yang dia boleh connect daripada middle department zone 6 kepada defense punya zone. So benda tu bagus lah. So bila Hong Wan dapat bola, dia akan progress pula untuk buka kepada Muniz ataupun kepada Leandro yang bermain di first half, dan dalam pada masa yang sama mereka akan push untuk Koh Beng Ong naik lebih tinggi ataupun bertindak lebih ofensif untuk bertindak sebagai player yang hold the touchline. Tu sebab kita boleh tengok Koh Beng lebih kepada untuk cover up bahagian wide area dan dia lebih kepada untuk menerima hantaran-hantaran switch play yang dilakukan oleh pemain-pemain JDT dengan hantaran-hantaran jauh untuk beat pertahanan PDRM yang bermain dengan agak compact dan juga bermain dengan agak narrow lah pada perlawanan ni. So memang Koh Beng Ong diletakkan sebagai touchline untuk lebih cover up bahagian wide area untuk stretch out pemain-pemain PDRM untuk bermain dengan lebih terbuka untuk mereka melakukan ruang yang lebih besar ataupun untuk mereka memastikan yang PDRM tidak bermain dengan terlalu narrow untuk mereka penetrate dan juga masuk ke dalam D-box pasukan PDRM. Dan kita boleh tengoklah penggunaan Koh Beng Ong bila dia dapat bola, dia lebih kepada untuk melakukan crossing ataupun supplying the ball into the D-box pasukan PDRM untuk mencari pemain-pemain seperti Backson dan sebagainya yang bertindak as a attacker. Dan kalau kita lihat untuk perlawanan ni, Ahyar Rashid dan juga Backson lebih kepada more to the central area, tetapi Ahyar Rashid lebih kepada keadaan yang lebih free untuk menerima bola daripada pemain-pemain sama ada di bahagian tengah ataupun di bahagian wide area. So benda ni lah yang kita boleh cerita tentang pasukan JDT dalam mereka punya fasa build-up play. Yang kedua, kalau kita lihat kepada penggunaan JDT, mereka masih lagi amat selesa dengan penggunaan Arif Aiman. Jika ada Arif Aiman dalam pasukan, kita boleh dikatakan dia mampu untuk memberi impak yang sangat besar kepada gerakan pasukan JDT ketika mereka menyerang. Dia memberi satu influence yang sangat bagus kepada gerakan dan juga ball position pasukan JDT. Dengan kelebihan individu yang dia ada, dia berjaya untuk mencipta satu assist kepada Backson pada perlawanan ni, dan benda tu memang sangat bagus lah. Dan dalam pada masa yang sama, Arif Aiman juga rajin untuk melakukan track back bagi membantu Syarul Saad dan juga Jordi Ahmad ketika mereka melakukan pertukaran posisi di antara Jordi dan juga Syarul untuk memastikan yang PDRM punya attacking di bahagian kiri pasukan mereka tidak berjaya. So Arif Aiman banyak juga untuk turun bagi membantu bahagian pertahanan dalam situasi ketika mereka diserang atau di counter. Itu yang kedua lah. Jadi kita boleh nampak yang bila mana Arif Aiman keluar digantikan dengan Ramadan Saifullah, boleh dikatakan daripada kebesanan ataupun efektifnya gameplay pasukan JDT adalah sedikit berkurangan berbanding ketika Arif Aiman yang bermain di bahagian kanan. Namun begitu, Ramadan Saifullah juga boleh dikatakan bermain agak begitu baik lah, walaupun tidak banyak gerakan berbahaya, tapi overall boleh dikatakan agak bagus untuk memastikan yang PDRM sentiasa di pressure di bahagian kanan apabila beliau masuk menggantikan Arif Aiman. Yang ketiga, apa yang boleh kita puji tentang pasukan JDT ini adalah mengenai mereka punya counter press. Bermaksud apabila mereka kehilangan bola, kita boleh lihat ada 2-3 player JDT yang akan terus melakukan pressing kepada ball carrier pasukan PDRM untuk memastikan yang mereka berjaya mendapatkan bola itu kembali sewaktu mereka kehilangan bola. Jadi apabila mereka kehilangan bola, mereka cepat untuk melakukan pressing, dan dalam pada masa yang sama player yang kehilangan bola dan juga player-player yang berada di berdekatan dalam kawasan pemain PDRM yang pegang bola akan turut membantu melakukan pressing. Jadi counter press yang dilakukan oleh JDT itu menyebabkan pemain-pemain PDRM tak boleh nak bermain secara simple dan juga agak cepat kehilangan bola apabila mereka tak ada support yang banyak daripada pemain-pemain dari segi
off ball movement. Jadi perkara itu yang ketiga yang boleh kita puji. Yang keempat, kita boleh puji kepada pasukan JDT di bahagian tengah. Kalau kita lihat gandingan Leandro dan juga Muniz pada perlawanan ni, walaupun daripada segi effectiveness ataupun daripada segi keberkesanan berbanding game-game yang sebelum ni boleh dikatakan agak kurang, tetapi saya agak suka apabila berhadapan dengan pasukan-pasukan yang bermain dengan low block dan juga compact dalam pembinaan back five seperti PDRM yang bermain dengan Nero, maka apa yang boleh kita nampak, pemain-pemain seperti Leandro Velasquez banyak menggunakan mereka punya kreativiti daripada segi passing dan juga daripada segi off ball movement untuk mereka mencari ruang bagi mereka exploit kawasan yang kosong yang ada di kawasan PDRM. Dan dalam pada masa yang sama, kita boleh lihatlah bagaimana Leandro cuba untuk create dengan hantaran-hantaran yang berada di belakang pertahanan untuk mencari striker mereka seperti Bekson dan juga Ahya Rashid yang bermain more to central. Dan beberapa kali gerakan yang dicipta oleh Leandro dengan meletakkan hantaran-hantaran di belakang pertahanan menjadi. Namun begitu, boleh dikatakan pemain ataupun pertahanan serta goalkeeper PDRM agak cepat untuk membaca hantaran-hantaran tersebut untuk keluar bagi menutup ruang dan membiarkan pemain-pemain JDT daripada tidak ada ruang untuk menyudahkan hantaran-hantaran tersebut lah. So pembacaan game yang baik pada goalkeeper PDRM juga membantutkan usaha pemain-pemain JDT untuk beat, orang kata apa, hantaran, untuk menyudahkan hantaran yang dilakukan oleh Leandro, sama ada kepada Bekson ataupun kepada Ahya Rashid ketika melakukan hantaran di belakang pertahanan. Dan dalam pada masa yang sama juga ada kekurangan dalam fasa ball position pasukan JDT ketika mereka attack di bahagian half space ataupun di bahagian central, yang mana kalau kita lihat banyak gerakan yang mereka cuba buat dengan larian-larian di belakang pertahanan dan juga hantaran di belakang pertahanan, mereka terperangkap dalam offside trap yang dilakukan oleh pemain-pemain PDRM. Jadi benda tu sedikit mengganggu rentak dan juga pergerakan pasukan JDT. Dan yang terakhir yang boleh saya puji untuk pasukan JDT adalah mengenai Ahya Rashid dan juga Bekson, yang mana untuk Bekson boleh saya katakan dia lebih bagus sebagai seorang player yang berbahaya apabila receive the ball di dalam kawasan di box lah. Tetapi untuk peranan daripada Ahya Rashid apabila dia bertindak lebih kepada central area, dia boleh dikatakan lebih kepada free roll dan bergerak lebih bebas untuk menerima bola. Dan kita boleh tengok yang Ahya Rashid ni dia punya lenggokan masih sama seperti dahulu, dan kalau dia berada dalam di box memang bermasalah kepada pihak lawan, dan pihak lawan punya eager ataupun keinginan untuk jatuhkan dia tu memang tinggi, dan hasilnya boleh dikatakan Ahya Rashid berjaya memenangi 2 sepakan penalti untuk JDT apabila kelincahan beliau menyebabkan pertahanan pasukan PDRM membuat kesilapan mudah lah. So boleh dikatakan Ahya Rashid memang dia masih lagi ada touches yang bagus, dia punya dribbling pun bagus, positioning dia pun on point, dan dia memang agak lincah dan mudah untuk dijatuhkan dalam di box bagi memberi kelebihan kepada JDT untuk mendapatkan sepakan penalti. Jadi secara overallnya boleh dikatakan JDT bermain waktu first half agak baik, tetapi di second half boleh dikatakan mereka agak kurang dan mereka gagal untuk menjaringkan gol di second half. Itu adalah satu perkara yang mungkin akan memberi kesan kepada coach Tano Solari di bilik persalinan untuk dia menegur dan juga memperbaiki apa yang sepatutnya lah. Sebab apa? Sebab mereka dah kekalkan momentum dalam beberapa game yang lepas dengan jaringan yang banyak, tetapi versus PDRM mereka gagal untuk skor gol di second half langsung. So benda tu mereka perlu carilah, sebab kalau kita lihat kepada pasukan JDT di second half boleh dikatakan daripada pertukaran pemain simpanan agak kurang efektif, dan kalau kita lihat antara player yang menyelah hanyalah lebih kepada Adam Farhan, tetapi kemasukan Ramadan taklah menyelah sangat dan juga Sumareh lagilah tak menyelah sangat. So benda tu agak memberi impak kepada gameplay pasukan JDT. Dan kalau kita lihat juga di second half JDT kurang untuk melakukan creativity movement dan juga mereka punya pergerakan agak terbatas apabila pemain-pemain PDRM cuba untuk delay dan juga membuang masa, dan mereka gagal untuk melakukan orang kata apa, untuk melakukan penetration dan juga lebih kreatif dalam kawasan zon 14 dan juga di kawasan half space pasukan PDRM lah. So benda tu menyebabkan JDT tak boleh nak create banyak movement sebabkan PDRM bermain dengan low block dan juga lebih compact. Dan untuk pasukan PDRM, untuk gameplay bagi mereka saya suka sebab mereka bermain dengan simple football. Mereka hanya tunggu pemain-pemain lain buka ruang, mereka buka game, dan mereka boleh dikatakan daripada segi defensif bagus. James Okosuo
sekali lagi menunjukkan yang dia bagus daripada segi bertahan. Apabila Kobe Ong banyak kali cuba supply, dia banyak intercept dan sebagainya. So boleh dikatakan defensif daripada PDRM memang agak solid dan mereka bermain dengan berdisiplin, terutamanya di second half. Mereka elakkan buat simple mistake dan mereka cuba delay the game dan juga control the game dengan buang masa dan juga orang kata apa, buang masa dan juga menggunakan mental punya game. Tetapi apakan daya, mereka dah ketinggalan 3 waktu first half. Sepatutnya mereka bermain dengan lebih bagus untuk cari 1 gol sekurang-kurangnya, tetapi sayang mereka still lagi tak boleh nak menembusi bahagian pertahanan JDT, even ada gerakan-gerakan yang berbahaya. Jadi overall memang JDT control the game, cuma 3-0 tu adalah sesuatu yang mungkin JDT boleh perbaiki untuk game Liga Super pula nanti. Okey, Assalamualaikum.